Bagaimana genocide epistemological ini berlaku dengan mengubah makna menjadi manusia di tanah Melayu. Yang pertama, dia berubah dengan kehendak barat daripada asalnya, iaitu I conquer therefore I am, yang berbeza sedikitlah dengan ayat Eropah sebagai bangsa yang rasional. Tapi dia mengubah bila datang ke tanah Melayu, mengubah beberapa konsep seperti empirical, yang melihat segalanya dalam bentuk empirical dan material. Ini satu bentuk penjajahan yang masih saya rasa kesannya masih dirasai di alam Melayu sehingga kini, yang mana kita melihat segalanya dalam bentuk material sebagai bentuk progres, kemajuan. Dan ini juga dibawa oleh seorang profesor, Brad Bolden, yang menyebut tentang bagaimana empire Eropah memahami konsep peradaban atau ketamadunan, yang melihat kita ini, alam Melayu ini, sebagai golongan barbarik, di mana barat diangkat sebagai bangsa yang civilized. Dan ini juga sampai sekarang masih lagi, yang saya rasa epistemological ini masih lagi terbenam di dalam pemikiran-pemikiran terutama yang Anglophile dan juga pemikiran-pemikiran selain daripada orang Melayu yang melihat, dan juga saya rasa orang Melayu masih lagi ramai yang berpegang bahawa Eropah sebagai puncak kemajuan. Ini juga satu bentuk epistemological genocide yang masih dirasai sehingga kini. Yang kedua, berkenaan dengan konsep bangsa, yang mana daripada genocide epistemologi ini, dia mengubah bangsa Melayu melihat penggunaan bangsa itu sendiri, yang akhirnya datang ke alam Melayu yang dibawa oleh, saya rasa lebih tepat, di zaman British. Kalau kita tengok di zaman Portugis dan di zaman Belanda, genocide epistemologi ini tidak seganas zaman British yang mengubah konsep struktur politik. Istilah agama itu sendiri diubah dalam pemikiran alam Melayu, yang mana kalau sebelum ini Islam itu bukan sahaja agama, dia dipisahkan, iaitu Islam dan agama. Agama itu sendiri dilihat dalam satu konsep yang berbeza, sehingga kan kita melihat agama itu sebagai ritual. Dan ini juga saya rasa boleh dipersoalkan kembali istilah-istilah ini. Yang ketiga tadi, nation, bangsa, saya rasa mungkin kita boleh persoal balik zaman sekarang. Bagaimana konsep bangsa, nation ini yang ditanam oleh barat ataupun dibina oleh penjajahan, nation state dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kita rantau alam Melayu ini masih sukar untuk menerima, contohnya orang Indonesia masih sukar menerima istilah Melayu sebagai induk di rantau ini, kerana mereka melihat Indonesia itu sendiri ada bangsanya sendiri yang kuat dan sebagainya, dan kita tidak boleh menerima satu kesamaan disebabkan oleh istilah nation yang dipaksakan melalui istilah Perancis ini. Jadi saya rasa mungkin kita di sini di alam Melayu perlu melahirkan istilah ataupun idea, kita gunakan di sini rumpun, macam-macam rantau dan sebagainya, istilah yang boleh menggambarkan Melayu itu sebagai satu tonggak di alam ini. Mungkin sebab tadi ada yang nanti akan pergi kepada Melayu sebagai etnik, ras, tetapi yang kita boleh pergi dia lebih besar. Kalau kita tengok dalam sejarah alam Melayu ini sendiri, bagaimana asobiah alam Melayu ini dibentuk juga dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil seperti kekeluargaan, yang mana saya rasa ini satu bentuk yang telah dipadamkan dalam sejarah alam Melayu. Contohnya keluarga Wan, keluarga Nik, yang dahulu merupakan pemegang-pemegang kuasa yang menjaga Islam di alam Melayu, yang mereka juga melihat mereka diri mereka ada identiti seperti Al-Falimbani. Kalau kita tengok istilah-istilah Falimbani, Minangkabawi dan sebagainya, itu adalah satu bentuk identiti yang telah berada di dalam alam Melayu semenjak dahulu, yang telah dipadam, yang akhirnya kita terpaksa bernaung di dalam satu konsep nation yang lebih dipaksakan kepada kita. Jadi saya mungkin simpulkan yang terakhir, bagaimana epistemologi tadi yang seperti dibahaskan, bagaimana konsep-konsep seperti negara, state juga dipaksakan kepada kita, sehingga kita tidak boleh memikirkan satu konsep kenegaraan yang berbeza daripada kenegaraan masa kini. Kalau kita tengok, kita sebut nation state dan sebagainya, kita tidak boleh memikirkan satu proses ataupun pemikiran negara yang berbeza, kerana kita telah menerima pemaksaan oleh idea kolonial ini, production of colonial knowledge, sehingga kan membentuk realiti kita sebegini. Barat dia memaksakan satu realiti yang berbeza kepada kita, sehingga kita tidak boleh memikirkan satu realiti yang di luar imajinasi kita, atau kita kata imagine communities macam Benedict Anderson.